rakyat di seluruh negara. Hackathon merupakan satu cara untuk menjadikannya lebih baik dan kita bersama dengan Puan Rafiza Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Cradle Fund untuk mengetahui perincian My Hackathon 2020. Terima kasih kerana bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi Puan. Apakah yang dikatakan dengan hackathon ini sebenarnya? Mungkin dengar macam menakutkan hackathon. Hackathon ini bukan program yang baru. Terdapat syarikat-syarikat yang telah membuat hackathon dah lama dah. Jadi ia bukan satu program yang baru. Kerajaan-kerajaan lain seperti Amerika Syarikat dan juga Singapura juga telah membuat hackathon. Tujuan hackathon ini diadakan ialah untuk memperluaskan, memberi peluang sebanyak yang mungkin untuk orang ramai memberi idea solusi. Jadi itu adalah prinsip hackathon. Dia berlainan sedikit dengan tender. Jadi idea-idea solusi telah pakar-pakar teknologi telah dijemput untuk memberi solusi mengikut penyata masalah yang telah ditetapkan. Jadi pelbagai penyata masalah berdasarkan pelbagai perincian data yang telah pun diberikan secara umum oleh pihak kerajaan, dan ia merupakan platform yang bukan baru dan diusahakan bersama oleh bukan saja Cradle Fund tapi juga Magic dan Mampu. Jadi kerjasama ini suatu yang kita semua jangkakan akan melahirkan usahawan-usahawan baru dalam bidang ini. Siapakah yang layak untuk menyertai hackathon ini sebenarnya? Okey, di dalam laman website kami telah meletakkan eligibility criteria. Jadi ia mestilah rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Ada sebab-sebab tertentu kenapa kami tetapkan umur minimum. Dan kami juga seperti proses perolehan yang lain, kerajaan pada waktu ini melalui hackathon ingin memberi peluang kepada usahawan-usahawan baru. Jadi kami hanya memberi peluang kepada usahawan baru. Jadi kerajaan syarikat yang besar tidak boleh memasuki hackathon ini. Jadi kelayakannya sekiranya syarikat baru ia tidak boleh melebihi 5 tahun. Jadi peluang diberikan kepada startup Malaysia. So sama ada dia boleh memasuki secara individu atau secara syarikat permulaan. Dan juga kerana hackathon ini salah satu hadiahnya sekiranya dia memasuki kategori marathon, ia perlu membuat prototip dan solusi. Jadi ia akan diberikan geran daripada kerajaan. Kerajaan berjumlah 250,000. Jadi dia mesti ada syarikat yang berdaftar. Dan juga kelayakannya syarikat ini mestilah majoriti owned by Malaysian. Antara penyelesaian yang telah dapat kita lihat melalui hackathon ini, umpamanya aplikasi Jom Parking yang boleh membantu anda mengetahui jumlah masa yang masih berbaki untuk anda membayar bagi suatu tempat letak kereta. Ini sebagai contoh penyelesaian-penyelesaian yang mampu dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang pada ketika itu kecil tapi kini sudah boleh dikatakan berdaya saing. Dalam keadaan sekarang ini, COVID-19, kita berada dalam situasi pandemik yang berjaga-jaga, bolehkah kita terus melangsungkan acara seperti hackathon ini? Okey, semasa kita buat design hackathon ini, kami take into consideration lah yang mungkin ada masalah untuk mereka pergi ke lokasi-lokasi yang tertentu. Jadi kami sudah design dan ia boleh dibuat secara virtual sepenuhnya sekiranya perlu. Tetapi apabila kami mendapat pandangan daripada kerajaan, daripada rakyat, mereka masih juga mahu berjumpa dan bertanya secara lanjut terutama mengenai masalah problem statement itu. Sebab kadang-kadang dia lain daripada call. Kalau berjumpa dia punya tu lain caranya. Jadi sebab itu kami juga
walaupun 15 hari itu 2-3 hari macam tu kami beri peluang untuk datang secara fizikal, terutama masa pitching. Tetapi sekiranya dia tidak boleh datang ke lokasi, kami akan membenarkan ia membuat pitching secara virtual. Menarik. Apa yang dikatakan problem statement? Kita guna problem statement 2 kali dalam temu bual ini. Mungkin ada yang kurang faham apakah yang disebut sebagai problem statement. Puan boleh berikan sedikit? Dia penyata masalah. Jadi sebelum kita lancarkan hackathon, kami perlu memberi penelitian terhadap apa masalah yang kita mahu hack. Jadi itu datangnya penyata masalah ataupun problem statement. Dan problem statement yang dikeluarkan ia mengikuti tema-tema dan lokasi. Seperti contohnya Hackathon Kuala Lumpur yang telah dilancarkan pada 3 hari bulan Oktober hari itu bertemakan prihatin rakyat. Jadi penyata masalah yang telah dilancarkan di bawah tema prihatin rakyat, sebagai contohnya kita tahu terdapat berbagai pemberian inisiatif daripada kerajaan kepada rakyat, tetapi sesetengahnya masih memerlukan rakyat ini pergi ke kaunter sendiri untuk membuat verification. Jadi di dalam era norma baru itu, bolehkah kita tidak memerlukan rakyat tersebut pergi ke kaunter kerajaan dan submit semua secara virtual? Itu adalah antaranya. Jadi kita ingin menambah baikkan pendigitalan kerajaan. Dan bolehkah kita mempercepatkan pemberian keperluan ini kepada rakyat Malaysia? Dan ini merupakan salah satu cara seperti yang kita sebutkan tadi, bagaimana masalah-masalah yang mungkin menjadi perbualan juga pendigitalan identiti kita sebagai contoh akan diselesaikan kelak. Di mana lokasi-lokasi Hackathon dan bagaimana ia akan dijalankan? Ya, kami kalau boleh kami mahu seramai yang mungkin menyertai hackathon ini. Jadi kami sudah memilih 6 lokasi di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Kami bermula dengan Hackathon di Kuala Lumpur dan Kuala Terengganu yang telah dilancarkan minggu lepas. Ya. Jadi 4 lokasi yang lain kami akan mengadakannya di Johor Bahru, di Kuching, di Pulau Pinang dan juga di Kota Kinabalu. Tetapi jangan confuse ya. Walaupun kita memilih lokasi-lokasi ini, tetapi tidak bermakna orang-orang yang berada di kawasan itu saja yang boleh menyertai. Ya. Kami cuma namakan lokasi ini, jadi adalah kawasan yang kita boleh membuat fizikal terutama bila prize giving ceremony. Tetapi walaupun Hackathon Kuala Lumpur, orang di Penang, Pulau Pinang, di Sabah Sarawak pun boleh menyertai, sebab seperti yang telah disebutkan tadi, kebanyakannya proses ini secara virtual. Ya, cuma 2-3 hari yang terakhir saja mereka perlu datang ke lokasi, dan itu pun kerajaan akan memberi bantuan flight dan juga accommodation untuk kumpulan-kumpulan yang telah di shortlist yang untuk datang ke lokasi tersebut. Ya, tapi kami tidak bolehlah bayar untuk semua orang kan, mungkin 2 wakil dari kumpulan tu, katakanlah ya, seperti contoh Hackathon di Kuala Lumpur, prize giving ceremony-nya akan diadakan pada hari Sabtu ini, insya-Allah. Jadi sekiranya ada peserta yang daripada contohnya daripada Melaka, mereka boleh datang dan kami akan memberi sedikit bantuan kewangan untuk mereka mendatang menghadiri di lokasi tersebut. Okey, kita dah sebut prize giving. Kita bincangkan sedikit tentang hadiah-hadiah yang menanti pemenang Hackathon 2020. Silakan, Puan. Okey, seperti disebutkan tadi, kita ada 6 lokasi ya. Jadi setiap lokasi itu kita ada 2 kategori. Satu kategori sprint. Jadi mereka boleh datang, mereka boleh bagi idea, kalau menang mereka boleh balik dan mereka boleh membelanjakan wang itu. Tidak ada komitmen. Manakala kategori marathon pula, dia perlu menyelesaikan, dan pihak Cradle dan juga kementerian yang tersebut akan membantu pemenang tersebut untuk merealisasikan prototip atau idea tersebut. Dan sekiranya berjaya dan sekiranya kementerian itu bersetuju, dan mereka juga akan diberi peluang untuk mendapat perolehan daripada kementerian tersebut. Jadi
Okey, berulang balik kepada hadiah tadi ya. Dalam kategori sprint, pemenang pertama boleh mendapat wang tunai sebanyak RM10,000. Pemenang kedua RM7,500 dan pemenang ketiga RM7,500 dan pemenang ketiga RM5,000. Setiap lokasi terdapat 3 pemenang untuk sprint. Jadi kalau 6 lokasi ada 18 pemenang. 18 pemenang. Ya, sama juga macam maraton. Maraton pemenang pertama, kedua dan ketiga akan mendapat conditional grant daripada kreda RM250,000 untuk setiap peserta kumpulan. Jadi kalau 18, jadi kalau ada 6 location, terdapat 18 usahawan atau bakal usahawan yang boleh mendapat geran tersebut. RM250,000 geran untuk membangunkan aplikasi ataupun idea anda dan juga dibangunkan bersama dengan agensi-agensi Jadi itulah keunikan MyHackathon 2020 sebab kebanyakan hackathon dia cuma bagi hadiah dan itu saja. Jadi kebanyakannya orang mereka bertanya apakah terjadi kepada idea mereka, kenapa itu saja dan apakah tujuan mengadakan hackathon. Jadi kami pun, kerajaan pun perlu juga berinovasi. Jadi itu kami desainkan, boleh tak kita campurkan dengan pemberian geran sekali. Ya. Jadi ini adalah hasilnya. Mana idea anda mungkin akan diguna pakai oleh rakyat Malaysia satu hari nanti sebagai penyelesaian kepada masalah-masalah yang sedang kita alami. Apapun, mungkin kita juga ingin tahu bagaimana pemenang ini dipilih sebenarnya, Puan. Okey, kami ada judges dan judges ini kami dipilih dari kementerian. Katakanlah macam tema untuk rakyat sihat sejahtera. Tuan rumah kementeriannya adalah Kementerian Kesihatan. Jadi kami perlukan tuan rumah kementerian itu salah satu judges ya. Dan kami juga menjemput pakar-pakar yang lain untuk juga menjadi judges untuk MyHackathon ini. Dan untuk mereka yang berminat, yang telah pun timbul rasa nak menyertai, adakah masih ada peluang untuk mereka? Ada, sebab kami cuma lancarkan MyHackathon Kuala Lumpur dan MyHackathon Kuala Terengganu. Pada hari Sabtu ini kami akan melancarkan MyHackathon Johor Bahru dan hari Isnin pada 19 hari bulan Oktober kami akan melancarkan MyHackathon Kuching. Jadi ada 4 lagi lokasi yang masih dibuka. Jadi masih ada peluang untuk rakyat Malaysia untuk menyertai MyHackathon 2020. Bagaimana caranya, Puan? Ke laman sesawang? Ya, mereka boleh pergi ke laman sesawang www.myhackathon.gov.my. Dan ini laman sesawangnya. Anda hanya perlu layari dan anda boleh menyertai MyHackathon 2020 ini. Dan selain itu, kepada mereka yang mungkin ingin bertanya dengan lebih mendalam, yang tidak ingin datang secara fizikal, yang mungkin berada di kawasan seperti Sabah dan sebagainya, adakah mereka boleh bertanya kepada chat ataupun ruang secara maya? Ya, jadi perlu pergi ke laman sesawang kami dan di sana ada borang dan juga ada cara-cara untuk menghubungi kami ya. Terima kasih, Puan, kerana sudi bersama kami dan bersama Pagi Malaysia. Terima kasih. Dan kita ucapkan selamat berjaya dalam Hackathon 2020 ini. Mungkin satu masalah yang tidak sering kita dengar,